warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita akan sambung bab yang berkaitan dengan adab imam dan adab makmum. Al-fasl rabi' fi adabil imamah wal qudwah. Ini fasal yang keempat pada menyatakan adab imam dan makmum yang ngikut akan dia. Bab ini akan menghuraikan tata cara, kelakuan, adab, peraturan menjadi imam dan menjadi makmum. Bagaimanakah cara tata kelakuan seseorang itu apabila ia menjadi makmum dan ia ikut imam? Selalu juga kita semayang, bukan tak semayang, semayang dah, lama dah semayang. Hanya kadang-kadang kesempurnaan itu tidak diikuti. Tiap-tiap cara kita nak melaksanakan solat itu mesti ada peningkatan. Bak kata Hamka sepatah, kadang-kadang waktu ia muda sampailah ke tuanya tidak ada perubahan solatnya. Begitulah waktu muda, begitulah waktu tua. Itu yang tak nak. Tiap-tiap kali kita menuntut ilmu, maka kita pun memperolehi sesuatu ilmu yang baru. Maka ilmu yang baru itu hendaklah diikuti supaya ada keberkesanan daripada menuntut ilmu. Bak kata orang Arab, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu yang tak diamalkan itu macamlah pokok yang tidak berbuah. Rajin juga orang menuntut ilmu, tapi tak rajin pula melaksanakan ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita setelah mengetahui tata cara ataupun adab cara ikut imam dan cara seorang makmum, kita ikutilah, mudah-mudahan solatnya itu makin hari makin sempurna. Apabila telah sempurna kesannya pula, maka kita lebih suka menambahkan amalan dan lebih suka dan lebih berhati-hati daripada melaksanakan perbuatan mungkar. Maka yang pertama, bermula adalah bagi imam itu adab yang terdahulu daripada sembahyang, dan adab yang di dalam bacaannya, dan adab yang dalam rukun sembahyang, dan adab yang kemudian daripada salam. Maknanya adab ini sebelum, tengah-tengah, selepas. Maknanya ada beberapa adab-adab dalam sembahyang, dari awal sampailah ke sudah. Ada pun adab yang terdahulu daripada sembahyang itu, iaitu 6 adab. Adab yang patut dilakukan sebelum sembahyang ada 6. Apa dia? Yang pertama, bahawa hendaklah jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum, dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, maka adalah yang diikut itu perkataan orang yang banyak pada sukakan jadi imam itu. Dan jika ada yang suka itu sedikit, tetapi orang yang saleh-saleh
dan orang yang beragama, maka iaitu akan orang yang diikut akan orang yang sedikit itu. Dan makruh menjadi imam jika makmumnya itu terlebih mengetahui ilmu fiqh daripada imam itu, atau terlebih makmum itu bacaannya daripada imam itu. Melainkan jika orang yang lebih itu enggan ia jadi imam, maka harus orang yang kurang itu jadi imam. Yang pertama, hendaklah imam itu orang yang disukai oleh makmum. Kalau imam itu tidak disukai oleh makmum, doa imam itu sejengkal pun tak terangkat. Kaedah. Tetapi bagaimana pula kalau sekiranya makmum bagi dua? Ada makmum suka imam, ada makmum tak suka, maka ambillah yang majoriti. Tetapi kalau yang tak suka tu orang-orang yang saleh, sedikit saja, ke imam itu boleh tolak. Payah tak jadi imam. Maknanya imam itu hendaklah orang yang disayangi, yang disukai oleh makmum. Dan perlu diingat, imam itu hendaklah ahli fiqh dan orang yang aqra' bacaan. Itu kaedah dia. Pertama orang alim, kemudian orang ahli fiqh, kemudian orang qari, kemudian orang tua, kemudian orang tempatan. Maka orang-orang yang alim tak mau jadi imam, itu bab yang kedua pula. Sebab sunat kita memberi peluang orang yang alim menjadi imam, melainkan orang yang alim itu menolak. Ada juga imam yang tak faham, menonong je ke depan. Itu kurang adab, adabnya kurang. Itu kena belajar ilmu tasawuf. Kitab ini lebih detail. Kalau kita buka dalam kitab Hidayatus Salikin, dia sebut 25 je, 25 terus. Dia cantum-cantumkan. Di sini lebih detail. Dalam kitab Hidayatus Salikin tidak disebut pun imam itu orang yang disukai. Kitab ini disebut imam itu yang disukai. Jadi kadang-kadang imam-imam di kampung-kampung, imam-imam dah tua-tua banyak, gigi pun dah tak ada, baca pun dah tak boleh dah. Bukan dia tak fasih, gigi dah tak ada. Nak sebut sirah dah sirah, gigi tak ada. Nak jadi imam juga. Itu yang payah tu, menyombong tak pasal. Saya pernah tegur satu masjid, saya kata imam ni tak layak jadi imam. Cakap Tuan Nazir dia, tak boleh ustaz, menonong ke depan. Yang payah tu. Bukan dia tak fasih, dah tak boleh. Dah makmum kan dah tak suka. Itu menjadi masalah. Kerana jawatan tu pun tidak juga dia. Jawatan imam tu kan hebat, tapi dia sudah tak layak, hendaklah tarik diri. Di sini sebut, dia kata maknanya jangan orang yang kurang alimnya jadi imam kalau ada makmumnya lebih fasih. Kalau sama-sama bab lain. Itu di sini. Dan makruh jadi imam jika makmum tu terlebih mengetahui ilmu fiqh daripada imam itu, atau terlebih makmum itu bacaannya daripada imam, melainkan jika orang yang lebih itu enggan menjadi imam. Itu lain bab. Jadi maknanya kita nak jadi imam itu biarlah bacaannya fasih. Jangan makmum merungut. Apabila imam bacaannya salah, makmum kata tak betul ni, batal sembahyang makmum itu, pasal mengikut orang yang dia kata batal. Nak buat macam mana tu? Sekiranya imam itu bacaannya ternyata salah dan mengubah maknanya, kita mufarakah. Hendaklah bermufarakah. Tetapi sekiranya bacaannya itu tidak mengubah maknanya, maka kita masih boleh ikut. Macam sembahyang Jumaat, nak buat macam mana? Hari Jumaat
tiba-tiba imam bacaan Fatihahnya tidak kena dan bacaannya mengubah makna, kita ikut dia dan kita sembahyang zuhur, hukumnya sembahyang zuhur pasal nyata salahnya. Tapi kalau Fatihah tak nyata salahnya, maka kita masih boleh ikut. Ini kalau hurai imam ni macam-macam ada. Kalau imam pahamannya berbeza-beza kan payah tu. Kalau saya nak hurai dan kali lah tu. Kalau imam itu pahamannya salah. Tadi ada orang mengadu pada saya, malam tadi, subuh tadi, satu imam itu dia kata dia minum arak dan tak semayang pun imam itu, tapi dia bekerja kerana cek makan. Kan sekarang kan dapat 450 federal bagi. Yang menceritakan kepada orang isterinya. Orang lain mana tahu hal dia, tapi ia masih jadi imam. Macam kita kalau tahu jangan ikut orang yang fasik, imam yang fasik. Imam ada minum arak, tak canggih dia tu. Nanti hari Jumaat dia naik khutbah, hendaklah kita jangan minum arak. Satu ketika dulu Johor buat satu khutbah jangan merokok. Kan bahaya tu, pasal khatib-khatib banyak merokok. Dia baca khutbah, hendaklah kita berhenti merokok, kata khatib tu. Makmum tengok macam engkau merokok semua tu. Tu kan payah kan. Jangkanya khatib itu dah tengok ada bercerita bab rokok, bagi orang lain lah baca, jangan dia baca. Kan bahaya pula tu. Tu satu kawan saya pula cerita, kawan ni anaknya bapaknya merokok. Anak kecil ni sembahyang terus sujud, kata maknya rukuklah dulu. Perasan budak tu rukuk, merokok, dia pun rukuk gini pula tu. Itu yang pertama habis. Kedua, apabila disuruh pilih oleh orang akan seseorang antara jadi muazzin dan jadi imam, maka sigianya bahawa milih ia akan jadi imam, kerana jadi imam itu afdal daripada jadi muadzin, dan makruh menghimpunkan jadi muadzin dan jadi imam. Tetapi sekiranya imam itu lainnya daripada muadzin, dan kata setengah ulama bermula jadi muadzin itu afdal daripada jadi imam. Jadi ni yang kedua, kalau orang suruh pilih, nak pilih Bilal, bukan Bilal lah, muadzin. Orang Melayu panggil muadzin tu Bilal. Bilal tu nama muadzin tu. Sian orang Melayu. Orang Melayu ni pelik-pelik. Memandikan orang mati pun Bilal juga. Mana Bilal? Bilal orang mati, ada Bilal orang mati. Mana ada Bilal orang mati? Memandikan orang mati tu panggil Bilal juga. Itu kelebihan orang Melayu lah. Sebenarnya Bilal tu muadzin, tukang azan. Nama kawan tu Bilal. Satu orang lagi Ummu Maktum namanya. Tukang azan lagi seorang namanya Ummi ataupun Ummu Maktum. Buta dia. Bilal lagi seorang, Bilal bin Rabah. Kalau suruh pilih imam lebih afdal daripada muazzin. Walau bagaimanapun jangan dihimpunkan di antara imam dan muazzin. Maknanya imam tu hal, muazzin boleh tu hal. Jangan dia jadi muazzin, dia jadi imam, makruh. Ada ulama enggak yang berpendapat afdal muazzin daripada imam. Ikut undang-undang. Masuk waktu kuasa muazzin, kuasa Bilal. Imam tak ada kuasa. Masuk waktu muazzin boleh azan. Imam jangan tahan kuasa muazzin. Tetapi qamat kuasa imam. Bilal muazzin nak qamat, imam tidak. Ada orang tak siap lagi. Kuasa imam. Kena ingat tu.
memanggil sab imam. Bilal tak ada kuasa. Sab itu kuasa imam. Bilal dah ambil kuasa imam. Kopral ambil kuasa sajan. Kan silap selalu. Muazzin nak qamat, sab sudah ambil kuasa imam tu. Kitab mana jumpa kita tahulah. Undang-undang. Saya ulang lagi. Ingat undang-undang. Undang-undang masuk azan, masuk apa? Waktu kuasa Bilal. Imam tak tahan. Imam kata tak boleh azan nanti lu tak boleh. Ini kuasa saya. Nak qamat kan? Imam kuasa, jangan nanti dulu. Itu kuasa. Dan kuasa meneruskan sab, kuasa imam. Samakan sab, kuasa imam. Sekarang dah kuasa, dia ambil alih oleh muazzin. Kan rampas kuasa nama tu. Dari segi adab salah. Dari segi adabnya salah. Yang ketiga, bahawa hendaklah imam itu meliharakan semayang pada awal waktu, dan sigianya jangan takhirkan semayang itu, sebab menanti akan orang yang banyak, kerana berjemaah yang sedikit itu pada awal waktu itu lebih afdal daripada banyak orang serta berjemaah pada akhir waktu. Dan kata setengah ulama, apabila hadir pada awal waktu 2 orang, maka jangan menanti 3 orang pada akhir waktu. Dan apabila hadir 4 orang daripada sembahyang jenazah, maka jangan nanti 5 orang. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan adalah Rasulullah SAW lambat datang pada sembahyang subuh dalam musafir kerana bersuci, maka tadi nanti akan dia dan jadi imam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf hingga luput Rasulullah SAW satu rakaat. Maka berdiri Rasulullah SAW rakaat yang kedua, maka kata sahabat, maka takut kami dari demikian itu. Maka sabda Nabi SAW, jangan kamu takut, dan sungguhnya baik yang demikian itu, maka perbuat oleh kamu. Maksudnya yang kedua adabnya, jangan lambatkan berjemaah. Jangan lambatkan berjemaah. Qamat, azan, main sunat, dan terus iqamah ataupun qamat. 2 orang lah. Jangan tunggu 3 kalau sembahyang lambat. Sembahyang awal waktu tu lebih afdal walaupun jemaah sedikit daripada ujung waktu walaupun ramai jemaah. Maksudnya 2 lebih afdal daripada 3 tu dah lewat. Soalan sekarang ni, Nabi pernah lambat datang solat subuh, Abdurrahman bin Auf menjadi imam, tinggal Nabi 1 rakaat. Sahabat pun bimbang, mengapa tinggal Rasulullah ni? Nabi jangan bimbang, jangan takut, betul dah tu. Lain kali Nabi kata, kalau dah azan, dah qamat, dah sembahyang sunat, sembahyanglah. Jangan tunggu-tunggu. Dalam satu waktu musafir. Soalan timbul, mengapa Nabi jadi gitu pula? Mengapa Nabi lambat? Ini dipanggil tashri', menjadi hukum. Tiap-tiap apa yang Nabi buat menjadi hukum. Tidak boleh kita pandang, Nabi pun lambat. Jangan. Umpamanya pernah Nabi 1 kali minum berdiri. Mengapa Nabi minum berdiri? Kan makruh. Nabi minum berdiri 1 kali saja. Dia dipanggil tashri', menjadi hukum, menunjukkan bahawa minum berdiri tidak haram. Maka Nabi pernah minum berdiri 1 kali. Nabi pernah buang air kecil berdiri 1 kali. Nabi pun berdiri juga. Dan ini menjadi hukum, menunjukkan bahawa kencing berdiri tidak haram. Nabi pernah 1 kali kencing berdiri, bukan mengatakan Nabi nak tunjuk dan kata itu sunnah. Tak boleh. Contoh berdiri sunnah ni. Jangan. Itu sebab saya nak pesan tuan-tuan, buku-buku tuan boleh baca, tetapi naklah rujuk pada orang yang faham. Supaya jangan kita buat hukum seseorang, baca Nabi pernah minum diri, kencing berdiri, ini sunnah ni. Ini namanya tashri', menjadi hukum. Maknanya Nabi nak tunjukkan bahawa kencing berdiri sekali aja, nak tunjukkan bahawa tidak menjadi haram. Tidak menjadi haram. Oleh demikian dalam ilmu fiqh disebut pula, kalau sekiranya kita duduk, buang air kecil, duduk tak terus kencing, ataupun kalau berdiri, kalau duduk kita menyebabkan terkena najis pada kita punya seluar,
kita hukumnya boleh beli. Itu kaedah dipakai. Jangan kita katakan kencing berdiri itu sunnah. Tak, itu litashri', menjadi hukum. Tiap-tiap apa yang Nabi buat tu menjadi hukum. Pasal Nabi tidak mengajar fiqh. Apa yang Nabi buat tu dibaca orang. Umpamanya satu ketika Nabi dan Sayyidina Ali minum diri. Apa Sayyidina Ali kata? Aku benci melihat orang yang bukan Ali kata, bukan dia berdiri. Sayyidina Ali kata, aku benci melihat orang yang minum diri. Tapi aku pernah lihat Rasulullah pernah minum diri. Menunjukkan tidak haram, jadi hukum. Pernah tu ketika Nabi semayang Zuhur 2 rakaat. Lepas semayang Zuhur 2 rakaat, lepas Assalamualaikum, sahabat pun Assalamualaikum. Ya Rasulullah, kasar ke ni? Lupa ke? Main Zuhur 2 rakaat. Nabi kata kasar pun tidak, lupa pun tidak. Nabi terus bangun, tambah lagi 2 rakaat. Ini panggil litashri', menunjukkan bahawa kalau kita jadi begitu, semayang 2 rakaat, salam pula imam. Mam 2 tadi imam. Sambung lagi. Jangan bertekak. Dengan syaratnya masa pendek. Jangan dah balik ke rumah baru teringat. Dah makan nasi 2 rakaat tadi. Tambah lagi 2. Tak boleh. Masa yang singkat. Percakapan pun tidak banyak. Jangan bertekak 2, 4. 2, 4. Elok. Batal lah jadinya. Nampak? Itu dipanggil litashri', dipanggil hukum dia. Maka dan lagi pada satu masa adalah lambat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sembahyang zuhur, maka dahulukan oleh sahabat akan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga datang Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka dalam sembahyang, maka berdiri Nabi pada pihak sisi Sayyidina Abu Bakar. Dan sunat jangan maknanya 2 kali peristiwa. Pada Sayyidina Abu Bakar sembahyang zuhur, maknanya Nabi terlambat, Sayyidina Abu Bakar sembahyang dulu. Menunjukkan elok sembahyang ni dicepatkan. Kalau di Mekah ditulis, dia kata qamat 10 minit setelah azan. Itu bagus, senang. Orang faham kan. Kadang-kadang kita bila datang masjid, orang ada sunat, kita sunat. Kita sunat, Bilal pun qamat. Kan hitam pukang kita buat ni. Pasal kita mendapatkan takbir sama imam kan lain pahalanya. Elok tak kita tulis waktu semayang pukul tiap semayang kita tangguhkan 10 minit. Kata semayang subuh 5.45, qamat 5.55. Kecuali maghrib dia kata 5 minit aja. Ataupun tidak ditunggu, terus qamat. Lebih selamatlah makmum datang, tidak lintang pukang. Pasal kadang Bilal dia tak tengok orang, qamat terus. Niat makmum tadi nak berimam. Dia dah Bilal tak sabar-sabar, lintang pukang makmum sembahyang sunat. Perlu diingat, kalau sekiranya kita datang ke surau ni, imam dah sembahyang fardu subuh, kita tidak sunat lagi sembahyang sunat subuh, tetapi dibolehkan sunat subuh tu selepas salam. Boleh sembahyang sunat subuh selepas subuh kalau datang itu terlambat. Datang imam dah berjamaah. Ini bukan sembahyang sunat ba'diyah, bukan. Masih qabliyah, ditangguhkan saja. Hukumnya harus. Tapi payah juga kalau orang tak faham. Kalau orang tak faham sembahyang sunat lepas subuh, orang tak mengaji dah tu. Orang kata dia dah tak mengaji. Orang yang sembahyang boleh sembahyang sunat selepas subuh, bukan sembahyang ba'diyah, sembahyang qabliyah, ditangguhkan saja. Pas tak sempat. Kalau sembahyang subuh, main sunat orang kata kita bawa balik rumah sembahyang sunat subuh. Orang rumah pula kata, ni sembahyang mana pula tadi? Bahaya juga. Ni sembahyang maghrib bini muda pula ni ke? Itu hal juga tu. Ini semuanya hal belaka. Dan sunat jangan imam itu menanti akan muazzin, dan hanya muazzin itu menanti akan imam. Kerana iqamah, maka apabila hadir imam,
maka jangan menanti akan orang yang lain. Maknanya biasanya Nabi ni kalau sembahyang sunat di rumah. Kan rumah Nabi kan sebelah masjid je. Nabi sembahyang sunat di rumah. Nabi tidak sembahyang sunat di masjid. Habis sunat Nabi pun masuk ke masjid, kamat pun diazan. Dan kamat pun dilaungkan. Maknanya supaya jangan tengok undang-undang dia supaya makmum ni jangan berdiri lama. Itu. Dia beri rehat makmum. Dah habis kamat, dia pun bangun. Imam pun datang je terus kamat. Tu jangan tangguh-tangguh lagi. Yang keempat, hendaklah jadi imam itu kerana ikhlas bagi Allah Ta'ala, serta mengerjakan ia yang diamanahkan Allah akan dia pada taharahnya, sucinya, dan segala syarat semayangnya. Dan makna ikhlas itu sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya itu, dan jika mengambil imam itu akan rezekinya daripada masjid yang diwakaf atas orang yang jadi imam dalam masjid itu, atau mengambil rezekinya daripada sultan atau daripada seorang manusia, maka tiada dihukumkan akan haram rezekinya itu, tetapi makruh. Tapi makruh, tengok lagi, bermula mengambil upah jadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh daripada mengambil upah jadi imam pada sembahyang tarawih. Dan sigianya bagi imam itu bahawa menyucikan batinnya itu dari segala maksiat dan segala dosa yang besar, dan menyucikan daripada meninggalkan dosa kecil. Dan demikian lagi sigianya bagi imam itu menyucikan zahirnya daripada hadas dan daripada najis, kerana tidak melihat akan yang itu melainkan ia sendirinya. Maka jika ia ingat dalam sembahyang itu akan hadas atau keluar daripadanya angin, maka jangan malu ia membatalkan sembahyang itu, tapi hendaklah ia mengambil akan orang yang hampir akan dia itu menjadikan ganti akan jadi imam. Maka keluar ia dari sembahyang itu, dan sungguhnya adalah Rasulullah SAW ingat ia akan janabah pada hal pertengahan sembahyangnya, maka mengambil ia akan seorang menjadi gantinya, akan jadi imam, pergi mandi ia kemudian kembali kepada sembahyang. Yang ke berapa tadi? Yang keempat, ikhlas. Ikhlas ni maknanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul persoalan sini, bagaimana imam jadi imam itu ambil gaji? Itu soalan. Sekarang ni imam-imam bergaji belaka. Sekarang ni federal bagi 450. Semua imam-imam masjid tambah lagi. Ini bergantung pada niat masing-masing lah. Dia jadi imam itu kerana Allah Ta'ala ke kerana gaji? Satu ketika dulu waktu saya jaga masjid lah, saya cek masjid ni. Satu ketika imam kan kuarter kat masjid, tengok-tengok imam tak datang masjid subuh tu. Saya panggil dia, subuh tadi mengapa tak pergi masjid? Saya tak bertugas. Nampak? Kan dia kat luar masjid. Bertugas ke tak tugas ke semayang masjid lah, bukan duduk jauh. Nampak? Ini persoalan. Makna dia datang kerja masjid itu kerana untuk menjadi imam, bukan kerana Ta'ala. Ini masalah. Ini perangai. Satu ketika saya cek satu Bilal, Pak, dia tengah azan pakai toilet mandi, lagi jangkit. Saya panggil dia pejabat, saya kata, apa hal azan pakai toilet mandi? Tak sempat, dia kata. Nampak tak? Satu masjid pula dia pagi-pagi kan tarhim pagi-pagi. Tarhim. Agaknya rupa-rupa tarhim tu pakai radio, pakai tape. Bukan, baca Quran pagi tu dia pakai tape. Pakai radio. Rupa-rupa dah habis baca Quran tu, kan? Dia terlambat ambil bunyi muzik dang-dung bunyi. Seluruh kampung dengar. Saya nak tambah sikit lagi lah. Pendapat Dr. Ahmad Shalabi dalam bukunya Keadilan Sosial dalam Syariat Islam mengenai tarhim pagi-pagi ni soalan timbul. Pagi-pagi sembahyang subuh 5.45, pukul 5 kita dah start tarhim. Hukumnya haram sebenarnya, pasal mengganggu orang sedang tidur. Kena tu. Adil lah 10 minit. Lagi 10 minit nak azan, tarhim tu adil lah.
Pukul 5 dah start mengganggu orang tidur, hukumnya haram. Kan ada orang yang bangun pukul 3 pagi dah tahajud dah. Ada orang balik pukul 4 pagi nak tidur sekejap menjelang subuh. Pasal apa kita ganggu? Ada anak-anak baru lahir, ibu-ibu yang tak semayang nak tidur. Kita mekak-mekak, kita rasa baik ke, bagus ni, enggak orang tak, ini mengganggu. Kita sedang baca Quran, orang tidur, kita kena berhenti. Nampak? Itu keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Banyak orang tu. Sama juga hari Jumaat. Hari Jumaat, Bilal pakai mikrofon, pakai besar, masuk dalam masjid. Dia dipanggil tazkir hari Jumaat tu. Kan? Baca benda pagi Jumaat, tengah Jumaat tu. Dihalakan mikrofon dalam masjid kan haram. Orang sembahyang sunat ada. Orang baca Quran, orang wirid, orang zikir. Pasal apa dihalakan mikrofon dalam masjid? Biar orang luar dengar, tak apalah kalau orang luar nak dengar, orang luar tak dengar juga. Dalamnya ada orang sembahyang sunat, sembahyang tasbih, sembahyang qada, sembahyang juga kan. Hari Jumaat main qada, buat koman betul. Lain kali nak qada, jangan baca doa kunut tu. Kan? Allah marini, orang kan nampak, kan tak hidup. No. Satu. Ini banyak benda yang patut diambil. Banyak orang tak perasan benda-benda yang begini. Tarik yang pagi-pagi tu jangan lama sangat. Sampai setengah jam, tak boleh. 10 minit tu ada orang nak mandi, orang nak ambil uduk, orang nak ke bilik air, cukup. Ada dalam masjid. Tak payah pukul 5 pagi start. Kita dengar pagi-pagi pukul 5 dah melarang. Dia rasa bagus sungguh, ini syiar Islam, ya betul. Tapi dia lupa bahawa apa yang yuhsinun, ada tu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dia rasa yang dia buatnya baik, memang baik, tapi teknikalnya salah. Niatnya baik, teknikalnya salah. Banyak benda yang dibuat tak betul. Ambil, toleh balik. Jadi soalan tadi ni, imam tergantunglah kepada niat imam itu. Dia tak boleh kata saya, dia bayar gaji 5 waktu je, yang lain saya tak nak. Itu nama tak ikhlas. Melainkan sembahyang tarawih, dia kata main tarawih itu boleh ambil upah pasal benda itu sunat. Sekarang ni di mana-mana di wilayah di Selangor kan melantik orang hafal Quran menjadi imam, dibayar allowance dia. Ramai orang suka. Kalau di Kampung Baru tu imam daripada Mekah, ramai orang suka dengar baca Quran. Walaupun isi dia tak suka, isi Quran dia tak suka, dia sayang Imam Hafiz tu, dia sayang, bagus hafal Quran. Tapi orang nak huraikan Quran dia tak mahu, itu masalah juga. Banyak orang sembahyang tarawih belakang imam hafal Quran, bagus, 1 juzuk 1 malam. Walaupun nak dihuraikan isinya dia tak suka. Dia orang suka menghafal saja. Sama juga di Johor membudayakan Quran. Pagi-pagi semua pejabat baca Quran, tapi nak dihuraikan isi Quran tu orang tak bagi. Orang sayang orang hafal Quran, orang tak sayang, orang tak suka, orang tak berminat orang yang nak huraikan Al-Quran, tak benarkan ceramah langsung. Baca Quran tu. Kita pun mengadakan musabaqah Al-Quran. Sekian dimaklumkan. Habis. Dari sini, hendaklah imam jangan buat dosa besar, jangan meninggalkan dosa kecil, jaga najis, jaga hadas. Maknanya kalau imam itu batal wuduknya, jangan malu-malu berhenti, cabut. Jangan malu, dah batal lah macam mana. Jangan semayang juga, tak boleh. Nabi pun dah batal, Nabi berhenti. Maknanya kita tengah semayang, baru teringat uduk tak ambil tadi, kita berhenti, tarik imam seorang, makmum jadi imam. Kita kata kadang-kadang ada orang malu juga dengan imam, makmum bermalu kan. Batal wuduk, main sab depan, nak ke mana? Ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh. Duduk, jangan semayang, haram hukum. Haram hukumnya semayang tanpa wuduk. Ingat, itu nak berlakon tak boleh. Berlakon semayang tak boleh lah. Mana boleh sujud tanpa wuduk.
Itu pun tak boleh komen, orang marah juga. Dia marah kalau kata haram berlakon sembahyang tu, marah je orang. Kan pelik tu. Itu masalah-masalah. Lebih-lebih zaman-zaman moden ini, ulama-ulama orang tak pernah dengar cakap. Tak pernah dengar. Dia ulama ni mengarut banyak. Yang disibukkannya bagaimana untuk hendak menarik pelancong ramai di Malaysia. Tambahlah lagi kelab malam sampai pukul 5 pagi. Itu kelebihan negara Islam Malaysia. Kemudian yang kelima, bahawa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan telah meratakan ia akan saf, maka sunat ia berpaling kanan dan ke kiri serta mengata ia istau lis-salah rahimakumullah. Artinya samakan olehmu akan saf kamu, kerana semayang mudah-mudahan rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala. Dan jika ia melihat akan cedera saf itu, maka menyuruh ia dengan membetulkan saf itu. Kira-kira berbetulan bahu setengah makmum itu akan setengahnya. Dan sunat jangan takbir imam itu melainkan telah selesai muazzin itu daripada iqamah. Dan sunat bagi muazzin itu bahawa mentakhirkan iqamah itu daripada bang dengan sekira-kira sekadar bersedia segala manusia bagi semayang. Maknanya yang kelima, imam nanti dulu, jangan takut ihram, tengok saf dah elok, okey, istau lis-salah ataupun sawu sufufakum. Ratakan, samakan. Makmum jawab as-salata la ilaha illallah, bukan as-salatu. Bukan as-salatu, as-salata la ilaha illallah. Maknanya sempurna, dirikanlah solat dan tiada Tuhan melainkan Allah, bukan as-salatu, as-salata. Maksudnya sama juga kita kadang-kadang sembahyang jenazah, as-salat apa? Salatul jamiah kan as-salata, as-salata jamiah. Mana sallu as-salah, semayanglah Tuhan sebagai suatu semayang, hal keadaannya berjamaah. Jadi as-salata jamiah, bukan as-salatu. Selalu buat silap. Banyak kita nak betulkan balik. Sama juga kita bulan Ramadan besok ni, bila makmum Imam Bilal kata Al-Badrul Munir Muhammad, selalu makmum jawab sallu alaih, tukar sallallahu wasallam alaih. Silap juga tu. Al-Badrul Munir Muhammad, makmum jawab sallu alaih. Siapa nak selawat ni? Sallu alaih mana? Selawatlah tuan-tuan. Siapa nak selawat? Itu nak. Sama juga kita Al-Khalifatul Awal, Amirul Mukminin, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, bukan Sayyidina, Sayyiduna. Satu salah, Sayyidina dah salah dah. Amirul Mukminin pun salah. Pasal Abu Bakar belum Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar je. Start Amirul Mukminin lah Sayyidina Umar, Abu Bakar belum. Itu pun nak betulkan juga. Banyak lagi lah nak betulkan lagi. Jadi pasal kita dah sembahyang tarawih dah lama, kita eloknya seminggu, sebulan sebelum sembahyang Ramadan start balik, kursus balik bab puasa ni, masuk tarawih. Baru betul. Pasal Nabi biasanya nak Ramadan start balik mengaji balik, diterangkan balik hal-hal puasa tu. Kita pun buat juga begitu, tapi dalam bulan Ramadan. Elok buat seminggu ke 2 minggu sebelum puasa start balik, betulkan balik kita punya hal-hal puasa tu. Baru nak betul. Betul. Jadi imam dah selesai saf betul, pandang ke kanan, baru dia mula takbiratul ihram, dan biar makmum sama bau dengan bau. Dan kaki yang nak sama ni bukan depan, tumit. Bukan depan takkan sama. Pasal apa? Ada jari panjang, jari pendek. Yang nak sama itulah tumit tu sama. Pandang belakang sebenarnya. Kena ingat tu. Yang nak sama ialah tumit, bukan depan. Jangan pandang depan, pandang
tumit masing-masing. Itu dia. Dan muazzin bertenang. Bertenang selepas azan selesai, barulah dia qamat. Itu dia. Dan kata Imam Ghazali, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa fil khabar yatamahhal liyatamahhalil muadzin bain al-adhan wal iqamah biqadri ma yafrul akil min ta'amihi wal mu'tasiru min i'tisarihi. Maka tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menantikan muazzin pada antara bang dan iqamah dengan sekadar selesai orang yang makan daripada makannya, dan orang yang ini salah terjemah ni ya. Sebenarnya wal mu'tasir terjemah ni, dan orang yang buai besar. Saya ingat tak tepat. Wal mu'tasir ni maknanya orang perah, perah betul-betul perah buah sampailah selesai perahannya. Begitu. Tapi terjemah di sini ni orang buang yang besar sampai ia selesai buang air. Saya ingat tak tepat terjemah dia. Jadi maknanya orang makan selesai, orang perah buah limau tu selesai. Maknanya ada masa dan azan dan iqamah. Maknanya Bilal bertenanglah sikit, jangan kalang kabut. Begitu. Yang keenam, sunat bagi imam itu baru menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratul ihram. Itu. Dan pada ketika segala takbir dalam semayang, dan jangan menyaringkan makmum itu akan suaranya, melainkan sekadar didengar oleh sendirinya. Dan sunat bagi imam itu menantikan akan imamnya itu supaya dapat fadilat berjemaah. Dan sunat bagi makmum ni salah. Dan sunat bagi makmum itu menantikan akan imamnya itu supaya dapat fadilat berjemaah. Dan maka jika tiada berniat imam akan niatkan itu, maka sah semayangnya dan semayang makmum. Jika ia meniatkan akan dapat makmum itu fadilat berjemaah, dan tiada dapat imam itu fadilat berjemaah itu, dan sekiranya bagi makmum itu mentakhirkan takbirnya itu dari takbir imamnya itu, maka mulai akan takbirnya itu, kemudian dari takbir imamnya. Adapun adab yang dalam bacaan itu, maka tujuh adab habis. Jadi maknanya ini dalam bab yang ke-3. Yang keenam, imam kena kuat sikit. Takbir ihram tu biar makmum dengar, tapi makmum jangan kuat, melainkan sekadar didengar diri sendiri cukup. Allahu akbar, jangan mengganggu orang lain. Jadi dan makmum kena tunggu imam Allahu akbar, baru dia Allahu akbar. Tapi jangan tangguh dah. Allahu akbar imam, makmum pun Allahu akbar. Sudah. Jangan sibuk nak betulkan baju, nak sunyi lagi. Pasal pahala dia lain. Ingat sejarah. Apabila Abdurrahman bin Auf datang lambat, Nabi sudah takbir lama sedikit, baru Abdurrahman bin Auf pun sampai. Lepas semayang, Nabi pun tanya, wahai Abdurrahman, ke mana lambat tadi? Lambat sikit je. Hari ni ya Rasulullah, lambat sikit kira duit banyak sangat. Dia berniaga itu. Kita ingat Abdurrahman bin Auf ni kan orang berniaga kaya raya. Abdurrahman bin Auf tu, wahai Rasulullah, lepas ni dia kata, aku nak jualkan harta aku semuanya, bersedekahkan pada fakir miskin. Ya Abdurrahman, kata Nabi, kalau harta dunia kau punya semuanya, dan kalau kau sedekahkan ke semua orang dalam dunia ni, tak sama pahala tadi bertakbir bersama-sama aku. Takbir bersama-sama Nabi itu lain pahalanya. Wah, dunia ni kita punya, sedekahkan ke semuanya, tak dapat pahala takbir ihram tadi. Itu dia. Jadi maknanya makmum jangan tangguh. Ya, setengah makmum pula dia was-was, itu masalah dia. Allah tak ada ibu. Lain kali bila was-was, pedulikan aja. Allahu akbar, sudah. Jangan fikir-fikirkan lagi. Bila kita pegang dah tu, maknanya sudah yakin lah. Tapi kita yakin datang, was-was pun yakin dah ada, datang was-was, kita ikutkan was-was. Kan tak betul. Dalam kaedah fiqh, al-yaqin la yazul bisyak. Yakin tak boleh hilang kan datangnya syak. Yakin 100%.
Tiba-tiba datang keraguan yang 10%, kita ikut yang 10%, batal sembahyang. Itu sebabnya Allahu Akbar, dah betul dah. Sekali lagi Allahu Akbar, batal sembahyang. Tetapi yang ketiga betul, sah balik. Pasal yang kedua batal. Batal. Jadi yang ganjil itu batal, yang ganjil itu sah, yang genap batal. Pasal apa? Ya, Allahu Akbar. Itu dah sah dah. Tiba-tiba sekali lagi dah Allahu Akbar, batal sembahyang. Was-was lagi, turun balik Allahu Akbar, sah balik. Pasal start balik. Dan faham tak tu? Melainkan Allahu Akbar, was-was dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis, dah keluar sembahyang dah. Allahu Akbar, itu yang kerja. Lain kali kalau kita dah Allahu Akbar, sudah datang bisikkan syaitan, pedulikan aja. Kau sebut maghrib ke isyak tadi? Nyibuklah aku, sibuk ni. Kita layankan, memang tak habis-habis. Yang heran kan, tuan-tuan tengok setengah tempatnya, Allah. Tiba-tiba imam rukuk, boleh pula Allah rukuk dia. Itu satu hal juga. Maknanya was-was itu boleh dilawan oleh nak cepat. Jangan was-was. Was-was ni kan, itu sebabnya memang Nabi tak baca Qul a'udzu binnas. Ulama aja suruh baca. Pasal apa? Ulama tahu perangai kita ni rajin was-was. Dia was-waskan oleh syaitan yang bernama Khannas. Khannas tu syaitan yang nyorok dalam. Dia ada belalai tu. So sap, dia tahu kita lalai, sap. Kan kita lupa. Kita lupa satu saat je, sap, lupa. Maghrib berapa rakaat? 2 ke 3 dulu ya. Kan? Sebab kita elok sembahyang ramai. Mesti ada orang yang boleh ingatkan kita kalau kita tersilap. Bismillahirrahmanirrahim. Habis sebab tu. Kemudian maka ada pun adab dalam bacaan itu, maka 7 adab. Bermula adab yang pertama, ini bacaan pula. Yang pertama, sunat bagi imam itu memperlahankan akan doa iftitah dan ta'awud, seperti sunat memperlahankan akan dengan itu bagi orang yang sembahyang sendirian. Maknanya di segi bacaan pula, imam baca Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira tu perlahan-lahan untuk dia sendiri je. Dan baca a'udzubillah pun perlahan, itu biasalah. Ta'awud tu a'udzubillah. Sembahyang seorang pun begitu, menjadi makmum pun begitu. Itu semua orang faham dah. Yang kedua, sunat bagi imam itu menyaringkan suaranya pada ketika baca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat pada sembahyang maghrib dan isyak. Dan demikian lagi sunat akan gen itu bagi orang yang sembahyang sendirian. Itu fahamlah. Maknanya 2 rakaat pertama kalau imam ataupun sembahyang seorang baca kuat, surah pun kuat. Itu biasalah. 3. Yang ketiga, sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendirian bahawa menyaringkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring. Dan sunat bagi makmum mempersertakan ucapan amin itu dengan amin imamnya, dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Maka kerana bahawasanya barang siapa muwafaqat aminnya itu dengan amin malaikat, mesti diampuni baginya akan dosa yang telah lalu dan yang terkemudian. Ini biasalah. Maknanya imam dan makmum sunat menyaringkan amin kalau semayang yang jahar, maghrib, isyak dan subuh. Imam sunat menguatkan amin itu, dan makmum pun ikut serta serentak dengan imam, jangan mendahului imam. Kadang-kadang makmum tak sabar, waladhdallin, dah belakang dah, nanti dulu. Sembahyang di kita kadang-kadang kalau dia dah biasa,
Pergi masjid India, payah dia. Seorang-seorang lah. India tak ada amin. Sudah seorang-seorang dia. Baru tahu dia. Itu sunat. Timbul persoalan, amin ni macam mana sebenarnya? 3 pendapat ulama. Ada amin, amin, amin. Itu yang afsah. Dengan min tu sama panjang. Itu yang afsahnya, yang lebih baik. Kalau di Mekah, amin, itu. Dengan amin dengan amin. Itu kan mad badal. Asalnya amin asalnya. Dan kalau serentak amin kita, amin malaikat, terampunlah dosa yang telah lepas dan yang akan datang. Kan untung amin je. Ada orang malas nak amin tu. Sunat tu. Keempat, sunat bagi imam itu diam, kemudian daripada membaca waladhdallin sekadar bernapas, kemudian maka ia mengucap amin. Kala itu maka sertakan akan aminnya oleh imam. Mana waladhdallin, imam menapas sekejap, barulah amin, makmum pun ikut serta. Jangan tak sabar. Ya. Kelima, yang keenam, sunat bagi imam itu diam, kemudian daripada selesai baca surah dahulu daripada rukuk, sekadar perceraian antara baca surah dan antara takbir rukuk itu. Dan jangan baca makmum di belakang imam itu melainkan Fatihah jua. Dan jika tidak mendengar makmum itu akan bacaan imamnya pada sembahyang yang nyaring kerana jauhnya atau pada sembahyang sir, maka sunat makmum itu baca surah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya, Allah bagi imam dalam berdiri itu 3 diam. Demikianlah diriwayatkan akan dia oleh Samurah bin Jundub dan Imran bin Husain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, sunat imam itu diam setelah selesai baca surah sekejap. Maknanya dia memang begitu dah kaedahnya. Lepas takbir sekejap berhenti, baca doa, cita, rehat sekejap, baca auzubillah, sekejap baca Fatihah, sekejap amin, sekejap baca surah, habis nafas baru rukuk. Begitu. Imam tu tenang. Ya, tenang. Ya, walakum dinukum waliya dinallahu akbar. Ada. Tu adabnya berhenti sekejap. Sekejap je, satu nafas. Ya. Dan makmum juga jangan baca apa-apa melainkan Fatihah kalau imam baca surah. Oleh demikian, imam baca Fatihah, makmum jangan baca apa-apa. Tak payah baca doa iftitah. Kalau imam tak baca doa iftitah, terus baca Fatihah. Kita baca doa iftitah, kita diam saja. Nabi pesan, jangan salah seorang kamu membaca sesuatu apabila aku menjaharkan Al-Fatihah melainkan Al-Fatihah. La yaqra'anna ahadukum syai'an idza jahartu bi ummil Quran illa Al-Fatihah atau kama qala. Jangan salah seorang kamu itu membaca sesuatu apabila aku baca Fatihah melainkan Fatihah. Maknanya kalau kita bimbang imam nanti baca surah, kita tak sempat baca Fatihah, kita boleh baca Fatihah serentak dengan imam. Bahkan kalau imam amin, kita belum habis Fatihah, boleh tumpang amin imam, sambung balik hukumnya. Itu kaedah dia. Contohnya main tarawih lah, main lain mungkin tak ada. Mana? Main tarawih kena imam laju. Setengah masjid main tarawih ni 20 rakaat, setengah jam siap. Orang makmum kata bagus imam, champion tu dia kata. Saya waktu kecil dulu saya pernah tengoklah 2 suasana berbeza ni. Satu imam terlalu lambat, satu imam terlalu cepat. Biasanya 10 malam terakhir imam yang lajulah. Memang laju, setengah jam siap. Imam yang lambat memanglah habis makmum lagi. Saya ingat lagi kecil tu, yang tinggal dia Bilal, Nazir masjid, 3 tinggal. Lain habis cabut. Itu hebat betul dia.
Dia baca Fatihah bukan main lambat, main terawih tuan-tuan, bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Macam boleh. Assalamualaikum pun lambat. Assalamu alaikum. Habis makmum. Kalau kita sekarang macam boleh tak? Bilal menyebut. Sekarang kalau imam gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum nak mampu imam macam tu. Tak boleh. Dia. Jadi maknanya makmum boleh baca Fatihah serentak dengan imam yang sedang baca Fatihah. Lain tak boleh. Itu dia. Pertama, apabila takbir imam maka hendaklah diam sekadar makmum baca Fatihah, dan iaitulah waktu imam baca doa iftitah. Nanti kita sambung dalam ceramah yang akan datang. Setakat ini, Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma min 'alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal mu'amalah fima bainana innaka 'ala sunnah warzuqna sidqat tawakkul 'alaik wa husnal dhanni bik wa min 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika maqrunan bi hawafid darain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.